Kerja-kerja awalan seperti pendahuluan dimulakan dengan membuat laluan sementara atau tetap. Perkara yang perlu untuk kerja awalan pula antaranya ialah bon pelaksanaan, insurans kerja, insurans tanggungan awam, bon untuk bayaran pendahuluan, papan tanda projek, levy CIDB, holding, site office, work program, sistem security, penjilidan dokumen kontrak, kenderaan untuk SO, bekalan air dan elektrik, kemudahan pejabat, desain garanti bot dan kebersihan di tapak projek. Pelan binaan untuk mengemas dan melicinkan proses pembangunan sesuatu kawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pelan induk sesuatu kawasan. Ukur dalam pembinaan kerja menyukat tanah perlu dilakukan ke atas batu-batu sepadan untuk memastikan keluasan sebenar lot tanah itu sama seperti yang terdapat di dalam pelan. Binaan sementara antaranya adalah pejabat dan tempat tinggal sementara, bekalan air untuk kerja, bekalan kuasa elektrik untuk kerja, jalan-jalan sementara, kemudahan telefon, papan-papan tanda, lindungan sementara, laluan sementara bagi memudahkan kerja-kerja penghantaran bahan-bahan, peralatan dan sebagainya ke tapak bina. Pejabat tapak setiap perbincangan adalah dilakukan di situ. Tos simpanan dibina berdekatan dengan laluan masuk supaya mudah untuk membuat tempat penyimpanan barang dan menyimpan bahan serta peralatan yang perlu diberi perlindungan cuaca. Kantin dibina berhampiran dengan tempat kerja bagi menjimatkan masa perjalanan untuk mencari tempat makan dan minum. Manpower requirement. Menurut batas, tenaga kerja akan mengambil 44% daripada kos pembinaan bangunan, sementara 56% lagi diambil oleh bahan binaan yang digunakan. Pembahagian tenaga kerja dalam industri pembinaan. Menurut Fairuz, pembahagian tenaga kerja dalam industri pembinaan boleh dibahagi kepada dua, iaitu pembahagian secara menegak dan pembahagian secara mendatar. Pembahagian tenaga kerja secara menegak, empat paling atas diisi dengan pengurus projek, manakala tenaga kerja bina pula diletakkan di tempat yang paling bawah di dalam carta organisasi tersebut. Pembahagian tenaga kerja secara mendatar. Pembahagian tenaga kerja jenis ini telah lama dipraktikkan pada zaman feudalism di England lagi. Pada zaman tersebut, tenaga kerja seperti tukang kayu dibezakan dengan petani, yang mana tukang kayu berkemahiran di dalam membina rumah, perabot dan sebagainya, manakala petani pula dikaitkan dengan penyediaan bahan-bahan makanan. Pertukaran keperluan di antara kedua-dua golongan ini perlu berlaku di dalam pembahagian keperluan penginapan dan makanan, dan ia diwakili oleh tuan tanah. Kategori tenaga kerja terbagi kepada tiga kumpulan, iaitu tenaga kerja am, tidak mempunyai sebarang kemahiran, tenaga kerja separa mahir, pengalaman bekerja mereka dalam bidang yang mereka ceburi itu kurang daripada 3 tahun, dan tenaga kerja mahir. Menurut Fairuz, tenaga kerja mahir ini didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai latar belakang kemahiran diri institusi kemahiran tertentu dan dibuktikan dengan pensijilan. Selain itu, seseorang yang telah menjadi perintis dalam sesuatu bidang dalam kerja yang diceburi dalam bidang pembinaan untuk beberapa tahun dan membuatkannya mahir dalam bidang tersebut, sungguh pun tidak menjalani latihan formal. Sumber tenaga kerja dalam negara. Menurut Rojiah, biasanya tenaga kerja tempatan ini datang daripada negeri yang kurang maju. Pengambilan tenaga kerja asing. Menurut Rojiah, perkara ini dapat dilihat sebagai satu proses yang membawa faedah ekonomi bersama dan perubahan sosial kepada kedua-dua negara pengiriman dan penerima. Bagian pekerja asing yang datang dari Malaysia. Pekerja asing dari negara Filipina ke destinasinya ke Sabah dan Sarawak. Pekerja asing dari Kalimantan, Indonesia ke negeri Sabah dan Sarawak. Pekerja asing dari Sumatera dan pulau-pulau yang berdekatan ke Semenanjung Malaysia. Pekerja asing dari Thailand, destinasinya adalah negeri di utara Semenanjung Malaysia. Kontraktor utama merupakan kontraktor yang mempunyai para pekerja sendiri dan mempunyai kemudahan serta bahan-bahan sendiri. Subkontraktor ialah kontraktor kecil yang dilantik terus oleh kontraktor atau pemborong utama bagi melaksanakan kerja-kerja mengikut trad atau kepakaran masing-masing. Subkontraktor dinamakan dilantik oleh klien. Subkontraktor domestik dipilih oleh kontraktor. Material requirement seperti simen, pasir, batu bau, bata, kayu, besi, tile, pintu, tingkap, penutup bumbung dan sebagainya.
Tools, equipment and machine requirement seperti excavator, jentolak, vibrator, cangkul, scope, tie hook dan sebagainya. Building construction resources like cost, material, machinery, manpower, tools and equipment.